Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan apa khabar semua? Sihat ke? Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia dan selamat datang ke channel Mystic Horror Channel. Dan kepada yang baru view channel ni, selamat datang ke channel Mystic Horror, di mana channel Mystic Horror ini adalah salah sebuah channel YouTube yang bergenre horror, sama macam channel YouTube lain yang anda dengar tu lah. DJ Casey, The Segment, Cengkeh Channel, Ashraf Channel dan sebagainya. Banyak lagi nak sebut, panjang sangat. Okay. Jadi pada malam ini aku nak sampaikan 3 kisah seram. Kisah seram ni aku dah teliti dulu untuk diberikan kepada anda. Dan kalau bagi aku 3 kisah yang aku pilih ni best. Tapi tak tahulah kalau anda ada pendapat yang lain. Tapi bagi aku 3 kisah yang aku dah pilih ni menarik dan seram. Okay lah, jom kita teruskan dengan kisah kita yang pertama. Kisah kita yang pertama ini ditulis oleh Mamat Pak Jaga. Macam kisah semalam ni orang dia. Tapi kisah dia ni kurang best sikit lah, sebab dia tak cerita pengalaman dia. Dia cerita tentang pengalaman kawan dia yang bernama Radin, bukan nama sebenar. Jom kita layan. Okey, tajuk dia pula. Tajuk dia satu ketika di pejabat. Jom kita dengar. Okey, aku tu merujuk kepada Radin lah, si Radin, bukan si Mamat ni yang cerita. Okey. Kisah dia bermula bila aku bekerja dekat salah sebuah syarikat dekat ibu kota di tanah air. Kerja aku ni sebagai seorang officer, menjadikan hampir seluruh waktu harian aku berada di tempat kerja. Yalah, kerja bawah orang memang peritlah sikit, seksa juga tu. Dan pada malam tu aku terpaksa bekerja sampai ke lewat malam, sebab esoknya ada meeting yang sangat penting. Terdapat beberapa urusan yang perlu diselesaikan pada malam tu juga. Jadi overnight lah malam tu, tak balik ke rumah, stay dekat tempat kerja. Tapi aku nak describe dulu lah keadaan office aku ni. Office aku ni bangunan kedai, duduk kat tingkat 2. Tak ada lift nak turun naik, hanya ada satu tangga saja untuk laluan ke office aku, tapi sedikit besar. Pada malam tu aku ditemani Syah dan Umairah, rakan sepejabat aku. Kami bertukar lumus pada malam tu nak siapkan tugasan. Tepat jam 10 malam, perut aku rasa lapar, berkeriuk bunyi. Jadi aku pergi ke pantry nak masak Maggi. Sedang syok duk masak Maggi tu, air dekat sinki terbuka sendiri. Aku tak syak apa-apa masa tu. Aku ingat Syah saja nak prank aku. Oi Syah, kau jangan nak main-main lah, tumbuk kau tak pergi. Itu adalah jerit aku. Dan sekali lagi air dekat sinki terbuka sendiri. Aku jadi pelik. Aku tutup balik pipe tu. Dah macam tak ada kerja pula, buka tutup. Tapi aku perasan Maaf, tapi perasaan nak ingin tahu tu membuat dekat dada nak tahu apa yang menyebabkan pipe tu terbuka sendiri. Korang tak tahu apa jadi? Pipe tu terbuka sendiri sekali lagi. Aku apa lagi terus bertukar menjadi Usain Bolt, pelari pecut 100 meter. Bila sampai je dekat ruang kerja, Syah dengan Umairah ada dekat meja. Mereka duduk rapat berdua. Selama ni tak pernah aku tengok dia orang rapat. Tapi pelik macam mana dia orang boleh rapat sampai macam tu. Oi, tak ada kerja lain lah? Masa kerja pun nak dating ke? Aku rasa sedikit tegah di situ. Yelah, kalau korang nak tahu, aku bukan jenis yang suka berpakwa-makwa ni. Tapi diorang macam tak indahkan aku. Jadi aku belah je lah daripada situ. Tapi at least aku dah tegur kan.
Yang selebihnya biarlah dia orang tanggung sendiri. Waktu sedang asyik type dekat komputer, aku dengar ada suara manja. Aku terdengar suara manja Umairah. Macam sedang bercakap sesuatu kepada Syah. You tunjuklah dulu suara Umairah. Yulah tunjuk, cepatlah. Itu adalah balas Syah. Aku ni dah nak meluat dengan geram. Aku bangun. Dan kali ni biar aku tegur dengan tangan pula. Lantaklah apa nak jadi. Sekali aku bangun tak ada orang. Sekali bangun tak ada orang. Tadi dia dengar macam ada orang tengah sweet-sweet kan. Sekali dia nak marah, nak bangun tak ada orang. Tercengang lah kat situ. Nasib baiklah phone aku berbunyi. Orang kata apa, pecahlah sunyi tu. Jadi cepat-cepat aku angkat. Dan nama yang tertera dekat caller tu, nama call, nama bos aku. Hello Raden. Kerja yang saya suruh siapkan dah selesai ke? Jangan tak settle pula. Esok kita ada meeting penting. Itu adalah pesanan bos aku. Saya cuma ingatkan saya nak datang office, tapi saya buat hal kenduri cukur jambu pula dekat rumah saya malam ni. Syah dengan Umairah ada sekali ni. Nanti saya suruh dia orang tapaukan lauk kenduri, hantar kat pejabat kejap lagi. Tut. Thailand dimatikan. Dekat saat tu jugalah jantung aku terasa dup-dup, rasa nak putus nyawa. Kalau Syah dengan Umairah berada dekat rumah bos, siapa yang duk dating depan aku tadi tu? Tu dia kau. Rupanya Syah dengan Umairah ada dekat rumah bos, ada majlis cukur jambul. Tadi siapa yang dia dengar tu? Ui, seram Jadi aku ambil keputusan lah nak balik. Aku biarkanlah kerja-kerja aku terbengkalai. Weh, ada hantu weh. Takkan kau nak stay kat tempat kerja kau? Takkan nak buat donor je? Hantu ni lagi kita buat donor, lagi seronok dia usik. Balik je lah kan. Tak tenang punya pasal. Time nak buka pintu ke tangga, pintu tak boleh buka. Stuck pula. Aduh perik nak buka. Jadi aku tendang semua, tapi tetap pintu tu stuck. Dan tiba-tiba ada suara. You tunjuk you punya dulu. Aduh, dia main suara pula. Dengar suara Umairah dekat belakang. Sedangkan Umairah ada dekat rumah bos, tengah hadiri majlis tahlil ke cukur jambul. Dan ada dengar bunyi ketawa. Yang ketawa ni bunyi sebiji macam Syah tengah ketawa. Jadi aku dah tak tengok belakang. Yang gelak tadi tu bukan gelak hantu. Dia gelak macam kita gelak borak dengan member kan. Dia dengar macam tu. Padahal Syah dengan Umairah ni ada dekat rumah bos dia, tengah ada majlis cukur jambul. Jadi siapa yang dekat office tu? Tu dia kau. Dia menjelma jadi Syah dengan Umairah pula dah. Aku tak tengok belakang dah. Aku cangkung kat situ duduk menangis sambil baca surah. Memang takut gila lah masa tu. Aku menangis sambil baca surah, sedar-sedar dah tertidur. Tiba-tiba, "Woi, bangun!" Syah kejut aku daripada tertidur. Aku punya terkejut, ingatkan dia hantu. Sampai aku tumbuk muka si Syah ni. Kesian Syah ni. Aduh, Syah ni pula datang dengan Umairah bawa makanan tapau daripada kenduri. Jadi lepas dia orang dengar kisah aku yang kena usik dengan suara dia orang tu kan, jadi dia orang pun setujulah nak teman aku buat kerja. Tapi yang pelik, tak ada pula hantu yang kacau time dia orang ada. Atau sebenarnya dia orang ni yang hantu. Jadi macam guys, pengalaman member aku ni seram tak? Aku akan kongsikan lagi pengalaman kenalan atau saudara aku pada entry yang lain. See you guys. Assalamualaikum.
Okey, itu adalah kisah kita yang pertama, kisah tentang pengalaman kawan kepada Mamat si tukang jaga ni yang bernama Radin, bukan nama sebenar. Wih, tak boleh bayang lah. Dah lah kerja dekat office. Mula-mula pun dah seram. Yang dia usik guna sinki tu. Buka, dia pergi tutup. Lepas tutup, dia buka sendiri. Kan? Lepas tu pula time dia dah balik ke pantry office dia. Bukan pantry. Orang kata apa? Cubicle. Cubicle office dia. Nak duduk lah, nak buat kerja. Dia tengok macam, dia dengar macam suara Syah dengan Umairah tu tengah sweet-sweet kan. Mula-mula dia okey lagi. Lepas tu dia dah rasa meluat. Dia nak tegur. Sekali bangun, tak ada orang. Kat situ lah kerja cuak. Lepas tu pula time dia nak balik tu, time dia dah tak tahan dah. Lepas tu dengar suara manja. You tunjuklah you punya dulu. Aduh. Tapi yang lawak tu, time tu lah pintu nak start. Aduh, memang jam kering sungguh. Ui, seram. Tapi nasib baiklah Syah dengan Umairah yang sebenarnya dah balik daripada kenduri. Nak siap bawa tapau lauk lagi. Tapi yang kesiannya Syah kena tumbuk. Aduh. Berani betul dia tumbuh hantu. Aduh, okeylah. Kita teruskan yang kisah kita yang kedua. Okey, kisah kedua pula. Kisah kedua ni pula diberi judul 3:45 pagi. Kisah seram ni dah berlaku dekat aku dalam bulan 3 ni jugalah. Dan semalam baru kena. Semangat. Benda ni berlaku punca dia bila ada pihak autoriti tebang hutan dekat belakang rumah aku. Okey, mesin ni aku nak cerita tentang kawasan perumahan aku ni. Aku dengan laki aku duduk dekat kondo area ceras. Kita orang duduk dekat tingkat 20 dan dapat view KL. Orang KL mungkin tahu kot kondo area ceras ni. Silap. Orang ceras mungkin tahu kot kondo ni. Dapat view KL. Bukan setakat view KL je, jerat China dan India pun nampak. Tak jauh pun, jarak dia 500 meter je daripada rumah aku. Jadi memang nampak gila lah tapak perkuburan tu. Kecuali kubur Cina sebab dia jauh sikit, macam 3 km. Tapi dari view rumah aku boleh nampak. Macam ibaratlah selak lansir. Confirm lah view first adalah hutan, second jerat India. Kalau tengok ke kanan sikit, lebih kurang dalam 135 darjah, kau pasti akan nampak jerat Cina. Dan toleh sikit lagi, pasti akan nampak KLCC. Boleh ikut tak? Boleh faham rumah dia macam mana? Okey, rumah dia macam ni. Bila selak lansir tingkap, bila kita pandang ke kanan, kita akan nampak, okey, view pertama hutan. Okey, kita selak lansir, benda pertama yang nampak hutan. Bila kita pusing sikit, kita akan nampak jerat Cina. Sebab dia jauh 3 km tapi masih boleh nampak. Disebabkan dia duduk dekat tingkat 20, jadi masih boleh nampak. Dan kalau toleh sikit lagi, dalam 135 darjah, boleh nampak menara KLCC. Macam tu lah. Jadi gangguan pertama ni berlaku dekat aku bila laki aku kerja dekat luar kawasan. Jadi tinggal aku seorang kat rumah ni. Malam tu macam biasalah, balik rumah, mandi, iron tudung, lepas tu minum Milo dengan Nestem, dan terus masuk bilik tidur. Aku ni jenis tidur tutup lampu tau. Tutup lampu dan tingkap. Aku tidur tutup lampu tapi tingkap terbuka sebab pada malam tu rasa panas. Tapi rasa tutup lah. Agak lena jugalah aku tengah tidur. Tetapi tepat jam 3:45 pagi, aku tersedar. Aku tahu sebab aku check jam dekat phone. Time tu tidur terlentang. Yang aku terbangun terkejut gila, yang mata terbuka besar tu. Dia terkejut, dia macam tersedak tengah tidur, macam dia tengah tidur, dia pejam mata, lepas tu dia macam dia terkejut macam tu lah.
Korang nak tahu tak kenapa mata aku terbuka besar dan kenapa aku terkejut? Bos, yang pertama sebab aku dengar anjing menyalak. Aku dengar anjing menyalak yang sayup-sayup tu. Dan lepas tu pula diiringi pula dengan suara perempuan menangis. Memang betul-betul sendu dia menangis. Lepas tu aku apa lagi? Aku tarik selimut dengan selubung. Aku bacalah ayat kursi, termasuklah Al-Fatihah. Dan aku juga baca Al-Fatihah termasuk dengan ayat kursi. Aku dah tak pastilah berapa lama aku repeat baca sampai aku sendiri tertidur. Tapi esoknya aku call laki aku, tak dapat. Aku WhatsApp dia bagi tahu benda yang jadi dekat aku, tapi tak ada respon. Okey. Hari berikutnya, aku ingat dah tak ada gangguan dah. Masih lagi tidur, tutup lampu dan buka tingkap. Tetapi pukul 3.45 aku akan terjaga macam biasa. Anjing menyalak sayup macam biasa. Tapi kali ni lain weh. Dia nangis. Dan macam jari ataupun kuku panjang, dia duk gesek dekat grill besi tingkat rumah aku tu banyak kali. Dia menggunakan kalau kuku panjang, dia macam kalau kita kena besi, dia punya keting. Lebih kurang macam tu lah bunyi dia. Sambil dia menangis. Dia gesekkan dia punya kuku tu sampai bunyi keting dekat grill besi tingkap tu. Seram. Takut dia tak payah cakap lah. Memang seram. Aku terus capai lampu dekat side table, terus aku buka. Tak tahu jam berapa aku tertidur. Dan mula daripada dari itu, aku dah tak buka tingkap lagi bilik aku, kecuali pagi masa aku nak bersiap-siap pergi kerja. Sebelum pergi ke tempat kerja, aku tutup balik tingkap. Bila aku tutup tingkap kan, dia ketuk tingkap masa aku tidur. Dan yes, benda ni semua jadi pada tepat pukul 3.45. Adalah pada satu hujung minggu tu ataupun weekend tu, aku tidur petang. Semua kerja dekat rumah dah settle, jadi nak rehat lah. Aku tidur tutup pintu bilik. Masa aku tidur tu, macam-macam aku dengar orang buka pintu bilik sebelah. Duk buka tutup. Rasa stres. Duk buka kedebam. Macam tu lah. Rimas juga. Rasa stres. Tu belum lagi dia buat tarik kursi meja makan. Tapi bunyi je bila aku check, tak kena tarik pun. Nak kata orang atas, tingkat 20 ni lah yang paling atas. Mana ada dah tingkat paling atas. Dan bila aku bangun, tak ada pula dia nak bising. Bila malam pula, macam biasa, pukul 3.45, anjing menyalak, ketuk kat tingkap, macam minta izin nak masuk. Jadi aku malaslah nak layan. Aku sambung tidur balik. Rasa tak takut dah sebab tutup tingkap dan buka lampu tidur. Dan esoknya, laki aku balik. Aku cerita semua sampai Z masa dinner. Macam biasa laki kan, mana nak pernah percaya benda-benda macam ni. Dia boleh cakap lagi, you mamai kot, rasa nak maki, tapi tak apalah, biar dia rasa sendiri. Jadi bermulalah episod suami aku pula kena duduk seorang kat rumah. Tengah aku kerja, dia suruh aku balik half day. Ni korang nak tahu sebab apa? Sebab dia tengah main game dalam bilik. Dan bilik sebelah, bilik Ayan punya pintu, duk buka tutup. Kedebam. Jadi rimas lah. Daripada mood nak main game tu sampai hilang selera. Macam tu lah dia punya. Dia mula-mula tak syak apa-apa. Dia ingat tu angin lah, sebab pintu ni memang problem sikit. 2-3 kali okey lah. Tapi bila dah banyak kali dia cuba tutup pintu tu kuat-kuat dan tolak, acah-acah macam niat siasat. Betul ke angin, tapi tak ada pula pintu tu terbuka. Yang membuat dia suruh aku balik tu, masa dia nak tutup pintu tu, dia nampak macam ada
susuk tubuh dekat belakang lansir. Angin tak ada, tingkap pun tak buka, tapi body figure tu cantik je terbentuk dekat belakang lansir. Aku tulis pun seram weh, apatah lagi laki aku yang nampak. Itulah bini isteri cakap tak nak percaya. End up aku tak balik pun. Malamnya masa tidur, timing yang sama, 3.45 pagi, dia dengar benda tu ketuk tingkap bilik kita orang. Dan aku terjaga. Terus aku cakap dekat dia, aku terjaga sebab mimpi ngeri. Mimpi ngeri apa? Ada 3 ekor pocong dekat luar rumah, macam nak masuk, siap macam nak tengok dalam rumah ada orang ke tak. Wajah dia orang hitam, tekstur kulit macam kulit kayu, dan mata dia orang besar. 3 hari je suami aku dekat rumah. Lepas tu dia start kerja balik. Tidur seorang balik lah. Semalam masa nak tidur, macam biasalah aku baca 3 Qul dan Al-Fatihah. Dan tengah aku baca tu, ada satu suara macam yang berbisik ikut apa yang aku baca. Terus tunggang langgang aku punya surah. Okey, ni saya cuba imitate balik lah. Dia nak baca 3 Qul dengan Al-Fatihah, dan ada satu suara yang berbisik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seram weh, tengah baca surah ada yang mengikut. Dia berbisik. Terus tunggang langgang. Jangan katakan penulis ni, saya yang baca ni pun memang tunggang langgang lah kalau kena. Tapi bila aku stop baca, betul-betul dekat tepi telinga aku bunyi nafas lega yang macam kau tarik nafas panjang dan hembus. Macam tu lah dekat tepi telinga dia. Masa nak terlelap pula, dia bisik apa entah kat telinga aku tak faham. Jadi aku ambil bantal tutup telinga dan tertidur sampai pagi. Mungkin dia bisik macam ni kot. Jadi setakat itulah yang terjadi dekat aku sejak pihak berkuasa ataupun sis authority tebang hutan kat belakang tu. Jadi nak tanyalah, korang rasa sebab apa rumah aku kena ganggu? Adakah sebab hutan tu ditebang menjadikan habitat dia orang terganggu, ataupun ada sebab lain? Jadi sorry lah kalau tak seram ataupun tulis berterabur. Cuma nak berkongsi dan bagi pendapat sahajalah. Okay, terima kasih. Okay, bahaya sudah kisah kita yang kedua. Seram, meremang baca. Dia usik-usik main ketuk-ketuk, dia main cakar-cakar. Yang paling seram tu yang suami dia duduk seorang kat rumah, tengah main game kan. Dia dengar bunyi pintu tu buka, cekik kedebum, cekik kedebum. Rasa rimas juga kan. Lepas tu time dia nak acah-acah, berani nak siasat tu, dia buka seluruh pintu tu kan, cekik. Di sebalik lansir tu nampak macam susuk tubuh perempuan. Ya Allah, berani betul dia buka pintu. Kalau saya lah, memang tak buka pintu lah. Sorry lah, memang aku tutup pintu lah, tarik dan biar. Okay, jom kita teruskan dengan kisah kita yang ketiga. Okay, kisah ketiga pula. Kisah ketiga dan terakhir ini adalah kisah pengalaman tinggal di rumah sewa. Okay, tajuk dia pun Rumah Sewa Seksyen 7. Okey, jom dengar. Okey, kali ni nak ceritalah pengalaman manis masa duduk dekat rumah sewa. Time ni belajar dekat UiTM dululah. Kenapa nak duduk rumah sewa? Sebab kupon tak cukup katanya. Tapi ada je orang yang kupon sikit dapat college. Tak buat rayuan ke? Dah buat dah, dan penuh dengan harapannya berharap rayuan lulus. Siap hantar surat rasmi lagi. Tapi akhirnya setelah puas ulang-alik ke pejabat college, keputusan dibuat dan bilik disewa. Buat apa cerita semua ni? Orang tak nak tahu pun. Okay, tak apalah kalau macam tu. Kita cerita the main story. Okay, rumah sewa seksyen 7 ni sebenarnya tak jauh pun daripada universiti. Depan tu je. Alah, yang bangunan kedai banyak-banyak tu, yang dekat dengan Giant tu, dekat seksyen 7 tu lah. Rumah sewa tu
Dia dekat atas bengkel baiki kereta tingkat 2.5. Kenapa 2.5? Malas pula nak explain kenapa. Siapa yang dah tahu tu, tahu-tahu je lah. Selalu ada tingkat 1 dengan tingkat 2, tapi kali ni tingkat 2.5. Tak tahu kenapa, tak diceritakan. Mula-mula masuk rumah sewa tu pun dah suspend. Sepatutnya masuk hari Ahad, tapi kawan yang nak tolong angkut barang tak free pula. Sebab barang-barang tinggal dekat rumah sewa kawan lagi seorang, jadi mintalah tolong mereka ambilkan barang, hantar dekat rumah sewa yang baru nak sewa ni. Sebab tak jadi masuk malam tu, jadi WhatsApp lah budak-budak tu bagi tahu tak jadi masuk. Dan bila dah masuk keesokan harinya, dia orang ni cerita semalam lepas dah bagi tahu dia orang tak jadi masuk lagi tu, dia orang dapat lagi satu mesej cakap nak masuk malam tu, dan dah ada dekat bawah. Dia cakap nama sama. Jadi dia orang dah cuak lah, sebab baru je tadi dapat mesej cakap tak masuk lagi, tapi ni dah bagi tahu dah ada dekat bawah. Rupanya seorang lagi penyewa ni nama sama, duduk pun bilik yang sama. Tak segan pun yang ni saja selengan je lah. Okey, sebenarnya rumah ni pelik sikit struktur dia. Aku sendiri pun tak faham, dan tak boleh nak bayangkan rumah ni kan rumah kedai, dan tingkat pula setengah-setengah. Lepas tu dekat bahagian dapur dengan toilet tu ada ruang kosong memanjang dari tingkat bawah sampai ke atas. Bila kita berdiri dekat dapur rumah tu, bolehlah nampak dapur rumah yang lain juga. Nak explain pun tak pandai sangat lah, sebab diri sendiri pun tak faham dengan selok-belok rumah ni. Tapi macam biasalah, selalu sangat dengar bunyi orang serik kursi dari tingkat atas. Kadang-kadang bunyi duit shilling jatuh dekat lantai. Pada mulanya tak perasan sangat, sebab awal-awal semester lalu tidur awal. Yang paling kuat perasan bila dah nak ujung semester. Selalu juga stay up dekat ruang tamu, tengah siapkan tesis FYP. Kadang-kadang tu lepas solat subuh baru tidur. Dalam pukul 2 atau 3 pagi tu paling kerap lah bunyi tu. Kadang-kadang teringat juga ataupun terfikir juga, tak tidur lagi ke orang tingkat atas ni? Takkanlah pagi-pagi main duit shilling. Siang hari banyak duduk rumah, sebab last sem ni tak banyak sangat kelas, jadi selalu duduk sorang-sorang lah bila housemate pergi kerja dengan pergi kelas. Tapi bila siang hari taklah heran sangat. Pernahlah sekali tu masa nak tidur dalam pukul 3 pagi, terdengar orang ketuk pintu dinding sebelah sana. Roommate time ni dah tidur dah masa tu, dan kalau tak silap belah sana tu dinding tangga untuk naik. Siapa pula yang rajin main ketuk-ketuk Ramadan dekat tangga-tangga pagi buta ni? Terfikirlah nak balas ketuk tu, jadi aku ketuklah balik dinding tu. Lagi satu, katil dan bilik tu katil dah berdeka, dan tingkat atas agak tinggi jugalah kalau nak ketuk dinding tu. Bunyi ketukan tu pula dekat sebelah telinga je bila duk baring. Lepas dah balas ketukan tu, bunyi sekali lagi ketukan tu. Sudah, dia dah jawab pula. Tak fikir apa dah, tarik selimut pejam mata. Tetapi ketukan tu masih lagi berbunyi dan minta dibalas. Tok tok tok, tok ketok ketok, tok ketok ketok. Dia minta balas pula dah. Dah habis semua FYP, hantar report, sampai masa balik ke kampung halaman. Satu hari tu teringatlah pasal bunyi-bunyi tu, dan tiba-tiba terlintas dalam fikiran yang kat rumah atas tu tak ada penghuni pun sebenarnya. Sebab penghuni rumah tu dah pindah keluar sebelum aku masuk kat rumah bawah tu. Jadi siapa yang duk ketuk-ketuk tu? Jadi persoalan dekat sini, macam mana bunyi tu hasil? Sedangkan tak ada orang pun dekat rumah tu. Sampai sekarang tak bagi tahu pun dekat budak rumah tu yang lain. Time tengah tulis ni, tiba-tiba teringat yang housemate pernah tanya, beraninya tinggal seorang-seorang. Kalau dia orang pukul 1 dah masuk dah. Tapi cerita ni agak klise, tapi ini adalah kisah sebenar berdasarkan pengalaman sendiri. Okey, itu sajalah yang dapat aku kongsikan pada malam ini. Dan kisah kita yang ketiga tadi pun dah habis. Tak seram sangat lah, cuma bunyi ketuk-ketuk je lah. Tapi bagi yang mengalaminya mungkin rasa seram jugalah. Seram deh main ketuk-ketuk ni. Seram. Dan terima kasihlah kepada yang sudi dengar kisah ni, dan terima kasih kepada yang sudi like, view, share channel Mystic Horror, dan terima kasih kepada yang masih lagi tak jemu memberi sokongan kepada channel Mystic Horror ini. Jadi aku minta maaf lah, sejak kebelakangan ni kesihatan aku agak terganggu. Jadi alhamdulillah sekarang ni kesihatan aku dah semakin pulih, jadi aku dah boleh lah post upload video baru. Dan aku harap anda semua terhibur lah dengan kisah ni.
Sebenarnya kisah ni aku dah baca dah dulu. Sebelum aku record video ni, aku dah baca dulu dah kisah tu. Jadi terpulanglah pada anda nak kata best ke tak. Tapi bagi aku ketiga-tiga kisah ni best. Tapi yang kisah terakhir tu dia tak seram, dia just misteri siapa yang ketuk pintu rumah tu. Seram walaupun main ketuk-ketuk. Jangan katakan si penulis tu. Saya ni pun kalau ada orang ketuk-ketuk pintu tengah malam, kan, seram juga. Kadang-kadang tu husnuzan jugalah, mungkin jiran sebelah bangun buat susu anak ke apa kan, tu yang bunyi ketuk-ketuk tu. Kadang-kadang jiran sebelah rumah saya ni pun pukul 3 pagi kadang-kadang dia mengetuk dinding juga kan. Tapi saya husnuzan je lah. Mungkin dia bangun buat susu anak kot, bunyilah kedebung-kedebang. Siapa ada pengalaman macam ni? Boleh share dekat ruangan komen. Orang Shah Alam tahu ke? Kat section 7 ni, rumah yang diceritakan ni, depan Giant. Boleh share dekat ruangan komen nanti. Kita boleh borak-borak sikit. Okey, saya rasa dah banyak dah melalut. Tapi sebelum melabuhkan tirai, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang dah like, share dan subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Kepada yang masih memberi sokongan, terima kasih banyak-banyak. Saya hargai jasa anda. Kepada yang memberi kata-kata semangat, terima kasih. Terima kasih sangat-sangat. Sekalaulah ada subscriber macam ni ramai kan, best. Bagi kata-kata semangat. Tapi saya faham bahawa kalau kita ada kawan ramai, tak kisahlah 500 orang ke 300 orang ke ramai ke, dalam ramai-ramai tu akan ada kebarangkalian ataupun 12% lah mungkin ada yang tak berapa berkenan dengan kita kan. Kita tak boleh nak anggap semuanya suka pada kita. Walaupun kita ada ramai kawan, kita kena anggap macam tu je lah kan. Itu adalah lumrah hidup dekat dunia ni. Okeylah, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum. Jaga diri semua guys.